Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya akan tunjukkan cara macam mana untuk kita bersihkan ataupun servis mesin basuh kita. Basic punya servis yang insya-Allah dia akan membantu untuk kita keluarkan kotoran-kotoran daripada mesin basuh kita. Macam mesin basuh saya ni jenama Media 7 kilo. Semenjak beli dah lebih kurang 6 tahun lebih, tak pernah lagi servis ataupun buka apa-apa komponen ni. Jadi pada hari ni saya nak cuba servis. Setakat ni kondisi dia masih lagi okey, tak ada masalah. Cumanya kalau kita tak bersihkan kotoran-kotoran yang terdapat dalam mesin basuh ni, dia akan menyebabkan mungkin baju kita agak sedikit berbau lah selepas daripada basuh. Mula-mula sekali yang tuan-tuan perlu buat adalah tuan-tuan perlu buka dekat bahagian sini filter. Dekat tepi ni dia akan ada bahagian filter, tuan-tuan boleh buka. Caranya adalah masukkan jari di sini dan tolak ke bawah. Tuan-tuan boleh nampak tu betapa kotornya dekat sini. Ini pun sama. Sekejap lagi saya akan cuci. Kita boleh buka dan kita boleh basuh benda ni. Yang kedua, tuan-tuan boleh buka adalah ni, dia punya pull setter ni, pull setter. Sebab kita punya ni banyak bekerja, dia buat spin dan sebagainya, kita basuh dan ada kotoran yang melekat di bawahnya. Jadi kita perlu buat pembersihan juga. Dekat tengah ni ada skru, kita hanya perlu pakai screwdriver dan bukakan dia. Okey. Untuk mesin basuh yang lama ni, dia agak sedikit susah sebenarnya untuk kita angkat dia punya pull setter ni. Jadi apa yang tuan-tuan perlu buat adalah tuan-tuan perlu bergerakkan dia ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah sini. Goyang-goyang-goyangkan dia, mengambil masa sedikit dan tuan-tuan juga boleh buat spin. Okay, tuan-tuan tutup tuan-tuan punya ni, tuan-tuan onkan dan tuan-tuan pergi dekat bahagian spin saja. Okey. Tekan start. Tunggu dia spin dalam masa beberapa lama. Habis dia spin, tuan-tuan boleh tengok sama ada dia punya pull setter tu dah longgar ataupun tidak. Macam ni saya tunggu dia spin dulu. Mengambil masa sedikit. Sebab kalau tuan-tuan tak pernah buka dan tuan-tuan punya mesin-mesin yang lama macam saya punya ni 5-6 tahun, dia akan mengambil masa yang agak lama untuk kita cabut secara manual. Jadi untuk kita spin ni, dia agak membantu kita untuk melonggarkan sedikit sebanyak kita punya pull setter tu. Okay, saya tunggu sekejap dia spin. Okay, dia dah start spin. Tuan-tuan boleh dia spin. Dalam masa beberapa minit dah habis spin tu, tuan-tuan boleh ni. Okay, lepas habis spin tu, tuan-tuan stopkan saja. Jangan lupa power off. Dan tuan-tuan dah boleh buka dah tuan-tuan punya ni. Dia dah longgar lah. Caranya adalah dengan cara angkatkan dia. Ini pun agak ketat sedikit. Kita akan cuba buka. InsyaAllah. Alhamdulillah. Agak sukar sebenarnya. Tuan-tuan boleh nampak kotoran. Ni beberapa tahun punya. Dia agak kotor. Bukan sahaja kotoran terdapat di sini, tetapi juga kotoran terdapat di dalam ni. Tuan-tuan boleh tengok. Kita akan cuci semua ni. Okay, apa yang tuan-tuan perlu buat adalah tuan-tuan hanya perlu basuh seperti biasa. Kita ambil air sikit. Kita jiruskan. Dan nak pakai sabun pun tak ada masalah. Tuangkan je lah sabun. Tuangkan sabun. Dan kita cuba gosokkan basuh. Saya pakai berus cat je. Terpulanglah tuan-tuan nak pakai berus sabut pun tak ada masalah. Kita basuh.
Nampak tu kotoran dah hilang. Dia agak kotor juga ni. Okay, kita sental dulu. Saya pakai berus ni sebenarnya untuk cuci bahagian ni lah. Kalau berus sabut tu mungkin susah sikit. Kemudian kita basuhkan dia. Ni pun adalah punca yang menyebabkan kita punya mesin basuh berbau. Okay. Boleh tukar dengan sabun berus sabut lah, cepat sikit. Okay. Gosokkan je. Jirus air sikit nak tengok je dah bersih ke belum. Okay. Gosokkan dia. Dekat bahagian sini pun kita perlu basuh juga. Yang bahagian filter tadi yang kotor tu. Kita ambil air lagi sikit. Saya letak sabun sikit. So benda ni jarang kita buat. Ini pun setelah 6 tahun baru first time buat. Tapi bagi siapa yang rajin tu, bolehlah buat setahun sekali. Jerus. Kita boleh bersihkan. Macam ni. Yang agak sukar ni kita boleh pakai berus cat ni. Untuk kita bersihkan. Okay, kita bersihkan lagi. Okay, agak berpeluh lah. Penat sikit ni. Okay, agak-agak dah bersih tu. Yang terselit ni boleh pakai jari je lah. Berus macam tak makan saman je. Tak nampak ni. Punyalah tebal. Dia punya kotoran. Sebab tak pernah dibersihkan. Dekat atas ni pun mungkin ada yang terselit. Nampak tu. Okay, setelah bersih ni, kita gosokkan sekali lagi. Bagi puas hati sikit. Gosok. Okay. Setelah agak bersih tu, kita jiruskan dengan air. Untuk kita tengok ada tak lagi kotoran-kotoran yang mungkin kita tak nampak. Kita jiruskan dengan air. Okey, hampir semua yang telah dibersihkan. Ada sikit lagi kat sini. Yang bahagian terselit ni. Okey, kita gosokkan pakai berus cat ni. Kalau pakai berus sabut tu susah sikit sebab dia permukaan dia agak kecil. Okey, selesai. Ini kita boleh pakai jari je kalau ada. Okey, dah. Selesai. Okey, kita jirus. Oh, nampaknya dekat bahagian tepi ni ada lagi sikit. Ikut tuan-tuan lah. Berus apa yang nak guna ni terpulang pada ni. Ni boleh pakai beru gigi pun boleh lah. Ada sikit beru gigi. Jangan pakai beru gigi anak pula. Pakai beru gigi dah yang dah tak digunakan.
Gosok. Okey, hampir semua dapat dibersihkan ni. Alhamdulillah. Okey, dah selesai. Hampir selesai. Kita akan jirus air sekali lagi untuk kita tengok ada tak kotoran-kotoran yang masih berbaki. Okey, kita jirus. Okey. Saya rasa dah agak bersih dah ni. Bila kita dah bersihkan ni, kita rasa agak okey. Apa yang perlu kita buat adalah kita perlu hidupkan mesin ni dan kita akan buang air dalam mesin ni lah. Kita biar ada spin juga untuk hilangkan semua air-air yang terdapat dalam mesin ni. Okey. Saya tutup dulu. Dan saya turn onkan power. Kemudian saya tekan bahagian rinse dan spin. Okey, kita tunggu. Sementara kita tunggu dia habis spin tu, saya akan bersihkan saya punya pulsator dan juga saya punya filter tadi. Okey. Ini pulsator tadi yang telah kita keluarkan daripada mesin basuh. Kita letakkan sabun. Kenapa letak sabun? Nak pakai air je pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita pakai sabun ni, dia lebih cepatlah untuk dibersihkan berbanding kita hanya pakai air. Okay, saya gosok. Bagi mereka yang teliti tu, bolehlah buat bersih-bersih. Bagi betul-betul putih. Saya ni mungkin saya buat cepat-cepat je. Sebab banyak lagi benda nak buat ni. Bersihkan. Untuk ruang kecil tu boleh pakai berus ataupun pakai berus cat ataupun pakai berus gigi. Okey. Banyak sangat benda kat sini. Gosok. Okey. Untuk bahagian yang suka ni, saya boleh pakai berus je. Nak bersih-bersih macam baru keluar kedai tu, susahlah sikit. Sebab mesin-mesin PKP ni badan pelemah je. Kita buat je lah mana yang kita boleh bersihkan tu kita bersihkan. Nampak tu, dah gosok pun masih ada lagi. Banyak lagi kotoran-kotoran yang lain yang belum dapat dibersihkan. Kita pakai berus gigi ni pun okey. Berus gigi ni laju sikit. Kita letak air sikit. Dan kita mula gosok. Okey. Kita gosokkan lagi, gosok. Ni barang 6 tahun ni. Tak pernah buka, dah tak pernah dibersihkan. Kita nampak lah. Macam tu lah kot kita punya hati ni. Kalau tak dibersihkan, barangkali dia kotor macam ni lah. Mungkin tahun pertama sikit, tahun kedua tambah lagi sikit, 3, 4, 5, 6 tak dibersihkan. Barangkali hampir seluruh kita punya hati tu gelap. Sebab tak dibersihkan. Tak dibersihkan dengan apa? Tak dibersihkan dengan agama ke? Ataupun tak dibersihkan dengan solat ke? Dengan mengaji ke?
Jadi kita perlu ambil tindakan segeralah. Tidak ada istilah kita terlambat, melainkan setelah Allah Ta'ala tarik nyawa kita. Okey, kita gosok. Oh, hari dah berpeluh ni. Nampak tu. Walaupun dah gosok banyak pun masih lagi ada kotoran-kotoran. Dekat bahagian tepi ke, bahagian tengah ni. Oh, peluh ni. Gosok lagi. Gosok kat tepi ni. Okey, agak-agak dah macam bersih sikit ni, saya rasa dah okey lah. Nak bersih sangat tu, kena hantar Dobi tuan-tuan. Dia tak adalah susah nak bersihkan ni. Cuma ni dia penat je. Berus. Ni tak masuk lagi dalam ni, nak kena berus ni. Dia punya dalam ni pun kotor juga. Tengok tu berus pun dah pecah dan juga dah kotor. Okey. Kita buat last touch up ni. Alhamdulillah tuan-tuan. Sikit-sikit ni kita kira halal je lah. Nanti 6 tahun akan datang kita nak basuh lagi. Betul tak? Mesin basuh boleh tuan-tuan. 6 tahun sekali nak basuh pun tak ada masalah. Kalau rosak kita boleh ganti baru. Tapi hati kita ni tuan-tuan, kalau rosak, Allah, mana ada hati yang boleh diganti tuan-tuan. Kita perlu sucikan hati kita tu. Okey. Allah. Cuci. Okey, saya rasa dah bersih dah ni. Okey, kemudian kita basuh kita punya filter tadi. Filter ni bekan bawah ni kita boleh buka. Allahu Akbar. Nampak tu dia punya slot dia. Saya cuba angkat. Nampak? Itulah malah sangat basuh. Baju basuh tapi bergumpal juga dengan kotoran-kotoran dekat filter ni. Tak best lah kan. Kita kalau boleh, kita nak bagi dia bersih lah. Kita basuh baju bersih dan juga kita nak pastikan alatan untuk basuh baju kita tu juga bersih. Barulah baju kita wangi, betul tak? Andai cakap dah ni 6 tahun dah ni tak basuh. Okey. Kalau nak lagi senang, tambah sabun sikit. Gosokkan. Okey. Nampak tu dia agak berkerak tu. Ini saya kira ni total mungkin lebih kurang setengah jam tuan-tuan untuk tuan-tuan lengkapkan pembasuhan full setter ni dan juga untuk bersihkan tuan-tuan punya filter ni. Nampak tu dia ada filter dekat sini. Tapi disebabkan kotoran terlalu banyak, filter tu tertutup. Dan kemungkinan juga bila mana kotoran tu nak masuk, dia payah nak masuk. Sebab kita punya kotoran ni terlalu tebal. Sama jugalah dengan hati kita. Kalau terlampau banyak sangat benda-benda yang tak elok masuk ni, benda-benda yang baik pun nak masuk pun dah payah. Sebab hati kita telah tertutup dengan benda-benda yang merosakkan hati kita ni. Itu kita gosok. Okey. Kasih bersih sikit tepi-tepi ni. Saya kena cepat ni tuan-tuan. Sebab orang rumah nak guna sinki ni.
Tak masak pula tengah hari ni. Cepat. Lain kali tuan-tuan basuh ni, tuan-tuan basuh kat tandas lah. Jangan basuh kat sinki. Saya nak record video ni payah nak pergi tandas. Kena cangkung lagi tak? Okay, belakang ni pun boleh basuh. Dalam ni pun boleh. Okay, bila kita agak-agak dah bersih tu. Agak-agak dah bersih. Sekejap sikit lagi. Kita tengok kita punya mesin basuh dah habis spin atau belum. Sekejap. Kalau tak habis spin lagi pun tak apa. Asalkan air tu dah kering. Dah boleh dah kita stopkan mesin tu. Dan kita pasang kita punya filter ni dan juga kita punya push setter tadi. Okey, boleh lah ni. Bersih lah juga kan. Daripada tadi tu. Okey. Filter settle. Push setter ni pun settle. Okey, saya nak tengok saya punya mesin masih lagi tengah berpusing. Kejap saya bersihkan sikit lagi saya punya push setter ni. Ada kotoran-kotoran yang masih lagi nampak tu. Halang tu dah 6 tahun sekali tu. Saya cabut je lah. Buatlah bersih-bersih sikit. Okey. Okey, boleh lah tuan-tuan. Okay, kita tutup. Kita tengok dekat sini. Saya nak cari saya punya skru yang cabut tadi. Jangan letak sembarangan. Kalau hilang ni tak tahu dah nak cari kat mana. Okay, saya tengok. Ada air penuh. Kita tunggu sekejap. Okay, saya ingat saya nak cepatkan lah. Saya stopkan dia. Saya tekan spin lah. Kita nak bagi air semua turun. Air penuh ni. Nak buang air semua dulu, spin sikit dan kita akan tutup kita punya mesin ni. Terpaksa tunggu sikit tuan-tuan. Okay, air tu dah mula turun. Tuan-tuan nampak dia dah mula turun. Okay, terus sebaik saja air dia habis, kita akan pasang kita punya push setter dan juga kita akan pasang kita punya filter. Tuan-tuan boleh buat sendiri di rumah. Saya rasa caranya tak susah mana, cuma bahagian part yang susah adalah untuk kita buka push setter tadi. Dia agak susah, agak ketat. Lama juga saya buat tadi untuk saya buka. Saya mula-mula saya try longgarkan dia, saya tolak ke bawah ke atas, ke bawah ke atas, saya tarik angkat ke bawah ke atas. Kemudian saya try spin, saya buka dia punya skru dan saya try spin untuk longgarkan dia. Lepas dah longgar tu baru kita boleh buka. Kita nampak air dia dah mula turun. Dalam dia pun agak bersih saya tengok ni. Dah tak ada dah kotoran-kotoran macam tadi tu. Tuan-tuan kalau nak beli mesin basuh pun kalau bajet tak banyak, tuan-tuan boleh cari jenama media ni. 7 kilo. Masa saya beli dia lebih kurang 430 lebih.
ataupun kurang ataupun lebih sikit daripada tu. Masa tu mula kahwin, bajet tak tinggi, jadi saya beli mesin basuh ni. Alhamdulillah sampai sekarang masih lagi tahan. Setakat ni tak ada lagi problem lah. Setakat lagi tak ada problem. Dan boleh basuh baju seperti biasa, tak ada masalah. Alhamdulillah. Kalau bajet tuan-tuan lebih, tuan-tuan boleh beli mesin-mesin yang mahal lah. Tapi kalau tuan-tuan bajet rendah, tuan-tuan boleh beli Jenama Media ni. Setakat ni agak-agak bagus dan berbaloi lah untuk saya beli. Sampai sekarang anak dah 2 orang pun masih lagi bertahan. 7 kilo ni cukup lah. Sekali sehari 2 kali, sehari 2-3, 1-2 kali basuh tu, alhamdulillah insya-Allah masih lagi bertahan sampai sekarang. Okey, air dia dah nak habis dah ni. Kejap lagi surut, saya kena tutup kejap untuk dia spin sekejap dan kemudian kita akan mula pasang kita punya pulsator. Kita tunggu sekejap lagi tuan-tuan ya. Okay, nampak tu air dah mula surut, dah tinggal paras ni je air. Okay, tunggu sekejap. Ada banyak benda dalam kita punya rumah ni, kadang-kadang kita boleh buat sendiri sebenarnya untuk jimatkan kos. Untuk mengelakkan kita daripada beli perkakasan baru ataupun untuk mengelakkan kita daripada upah yang terlalu mahal yang menyebabkan kita tak mampu, yang kita berkira-kira untuk keluarkan duit, sebenarnya kita boleh cuba untuk buat sendiri. Kita boleh Google ke, boleh tengok YouTube sebab banyak tutorial-tutorial yang diajar. Tinggal lagi sama ada kita berani ataupun kita rajin nak buat ataupun tidak. InsyaAllah kalau tuan-tuan mula buat, tuan-tuan akan rasa kita boleh buat. Sebab bila kita belajar dan kita buat, insyaAllah dia akan membantu kita untuk kita lebih mahir sebenarnya. Tapi kalau kita sedar belajar, kita tengok tapi kita tak cuba, okay, kita tutup sebab dia nak spin. Tapi kita tak cuba, dia tak nampak dekat mana kita nak praktikkan ilmu yang kita belajar tu. So, bila dengan praktikkan ilmu tu, kita akan dapat pelajari sesuatu yang lebih membantu kita dalam kita mengaplikasikan ilmu yang kita belajar. Kita nampak tu dia tengah spin. Saya biar dia sekejap, spin sekejap. Dalam beberapa mungkin seminit ke, dan saya akan tutup dan saya akan mula pasang pulsator. Spin pun masih lagi laju. Tak ada tiba-tiba berhenti ke, tak ada masalah setakat ni. Okey, saya nak stop. Kita nampak tu dah kering dah. Dah tak ada ni. Jadi saya nak pasang saya punya pulsator dulu. Saya ambil pulsator saya yang saya telah basuh tadi. Saya akan letak dia. Pastikan kedudukan dia betul-betul di tengah supaya kita boleh masukkan dia dalam lubang. Sebab kalau tak masuk di tengah tu memang dia tak akan masuk lah. Bila dah sampai tengah tu, betul-betul tengah, kita kena tekan sedikit ke dalam. Kemudian kita masukkan skru dia dan kita ambil screwdriver. Kemudian kita ketatkan. Okay, kita ketatkan. Bila dah tak boleh pusing tu, kejap okay, bila dah ketat tu, kita boleh tekan sedikit di sini kerana kita pusingkan screwdriver. Ketatkan. Okay. Dan kemudian kita ambil kita punya filter tadi. Kita pasangkan balik. Masukkan di sini. Oh sorry, terbalik. Masukkan di sini. Daripada bawah dulu. Kemudian kita tekan di bahagian atas. Alhamdulillah, siap. Hampir-hampir setengah jam proses pembersihan ni dibuat. Selamat mencuba. Jangan lupa tekan button subscribe, like dan share. Semoga tuan-tuan dan lebih ramai lagi orang mendapat manfaat daripada video ni.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.